setiap hari, penduduk menghidu udara kotor daripada asap pembakaran. Tidak jauh dari kediaman mereka, tapak pembakaran dikesan berlaku di tebing Sungai Kelang di Seksyen 25 Shah Alam. Penduduk hilang sabar ekoran aktiviti haram lebih setahun itu mengakibatkan kesihatan mereka terjejas dan aduan dibuat pula tiada kesudahan. Kepada wartawan Aduan Rakyat, Juliana Syarin, mereka mengadu. Kepulan asap di setiap awal pagi menjadi pemandangan jelik penduduk Pangsapuri Damai, Seksyen 25 Shah Alam, Selangor sejak setahun yang lalu. Asap yang didakwa berpunca dari pembakaran terbuka di tebing Sungai Kelang yang juga rizab sungai turut mengeluarkan bau tidak menyenangkan, bau seperti getah terbakar. Tinjauan kami selama 2 minggu mendapati pembakaran dilakukan hampir setiap hari dari jam 6 hingga ke 8 pagi. Manakala sebelah malam di antara 7 hingga 12 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umi Sofia binti Ibrahim. Nombor metrik D202091094344. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang aktiviti manusia yang dijalankan pada ketika ini yang memberi impak negatif kepada alam sekitar semula jadi. Okey, oleh itu saya telah memilih satu aktiviti manusia iaitu aktiviti pembakaran terbuka. Mari kita bincangkan. Pembakaran terbuka dapat ditarifkan sebagai pembakaran sebarang bahan dalam cara yang hasil pembakaran tersebut dibebaskan secara langsung ke udara tanpa melalui serombong, pendiang atau lohong. Secara umumnya, setiap kali aktiviti penyalaan api di luar, ia dikira sebagai pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ini kebanyakan berlaku di kawasan tapak pengurusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan sisa peladangan sisa kebun serta pembakaran hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada masa panas pempanjangan kerana ia turut menyumbang kepada masalah seperti cerebu. Pembakaran terbuka ini dilakukan oleh pihak yang ingin melupuskan sesuatu seperti sampah sarap dengan secara mudah tanpa memerlukan sebarang kos. Sesetengah rakyat negara kita pula sering melakukan pembakaran terbuka di belakang kawasan rumah mereka sendiri. Hal ini kerana mereka terlalu malas untuk membawa sampah mereka ke tempat pembuangan sampah maupun pusat kita semula yang telah disediakan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada masa panas perpanjangan kerana ia turut menyumbang kepada masalah seperti cerebu. Pembakaran terbuka ini dilakukan oleh pihak yang ingin melupuskan sesuatu seperti sampah sarap secara mudah tanpa mengeluarkan sebarang kos. Sesetengah rakyat negara kita pula sering melakukan pembakaran terbuka di belakang kawasan rumah mereka sendiri. Hal ini kerana mereka terlalu malas untuk membawa sampah mereka ke tempat pembuangan sampah maupun pusat kita semula yang telah disediakan. Oleh itu, mereka kerap mengambil jalan pintas iaitu dengan membakar sampah mereka tanpa mempedulikan pembakaran terbuka tersebut dapat meningkatkan masalah cerebu di negara. Apa pula yang terbakar tu? Apa nak jadilah ni? Aduh, api! Kenapa kau bakar rumput-rumput tu? Bakar pun salah. Memanglah salah. Kau bakar ni memburukkan lagi keadaan yang dah jerebu ni. Dah tu nak buat apa? Tanam je lah. Kan lagi bagus. Tak adalah mencemarkan udara. Yelah. Baiklah. Di samping itu, pembakaran hutan secara terbuka dan pembakaran pertanian seperti sawah padi juga merupakan tindakan manusia yang boleh menjejaskan kualiti alam sekitar. Pembakaran hutan ini dilakukan bertujuan untuk pembersihan tanah bagi menyuburkan tanah sebelum aktiviti penanaman semula dijalankan. Apakah kesan yang timbul akibat pembakaran terbuka?
Yang pertama, kesan pembakaran terbuka ialah pencemaran udara, iaitu berlakunya gejala jerebu. Jerebu ialah salah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung-apung di ruang udara. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semulajadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan gejala jerebu kerana berlakunya pembebasan gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, wap air dan hidrokarbon terapung di ruang udara. Sebagai contoh, masalah jerebu yang berlaku di Malaysia pada tahun 2019 akibat daripada kebakaran terbuka hutan di Kalimantan dan Sumatera, Indonesia. Akibat tersebut, bacaan indeks pencemaran udara Malaysia telah mencecah rekod tahap yang amat tidak sihat di beberapa kawasan. Pusat Meteorologi ASEAN atau ASMC memberi amaran jerebu akan terus melanda barat semenanjung Malaysia berdasarkan tumpuk panas yang dikesan di Sumatera. Tambahnya lagi, asap jerebu sudah merantasi Selat Melaka sehingga ke bahagian barat semenanjung Malaysia yang dibawa oleh angin. Menurut ASMC, cuaca kering di rantau itu dijangka berterusan pada minggu akan datang dan peningkatan aktiviti tumpuk panas di Sumatera mungkin akan berlaku. Sebelum ini, Indonesia menafikan berlakunya jerebu rentas sempadan dari republik ini yang menjejaskan negara jiran seperti Malaysia dan Singapura. Sementara itu, keadaan jerebu di Malaysia semakin serius apabila 19 lokasi di beberapa negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU tidak sihat. Setakat jam 6 petang tadi, 6 lokasi di Selangor mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Petaling Jaya 141, Shah Alam 131. Kesan pembakaran terbuka yang kedua ialah berlakunya pemanasan global. Kegiatan pembakaran hutan secara besar-besaran dan berleluasa untuk membersihkan kawasan hutan bagi menjalankan aktiviti seperti pertanian, pertempatan atau sebagainya telah menyumbang kepada masalah pemanasan global. Pembakaran hutan telah menyebabkan imbangan kandungan oksigen dan karbon dioksida tidak seimbang. Lebihan karbon dioksida telah menyebabkan berlakunya pemanasan global. Asap yang terbebas ke angkasa daripada pembakaran hutan juga mengandungi banyak gas karbon dioksida. Kesannya, suhu bumi akan menjadi tinggi. Pokok memainkan peranan yang amat penting kepada kehidupan kita kerana memberi khidmat yang tidak ternilai kepada manusia dalam bentuk mengawal iklim, kawasan tanah air dan sebagainya. Hal ini kerana tumbuhan melakukan proses respirasi dan menghasilkan wap air yang banyak, terutamanya di kawasan hutan, bagi untuk merendahkan suhu di sekitarnya. Di samping itu, kesan yang ketiga yang berlaku akibat pembakaran terbuka ialah kepupusan habitat flora dan fauna. Pembakaran hutan yang dilakukan secara terbuka ia akan menyebabkan banyak spesies-spesies yang terancam yang terdapat di kawasan tersebut akan musnah. Contohnya, pembakaran hutan yang berlaku di Kalimantan dan Sumatera yang telah menjejaskan banyak haiwan seperti orang hutan dan sebagainya. Selain itu, pembakaran hutan yang berlaku baru-baru ini, iaitu di Australia, telah memberi kesan yang sangat teruk kepada negara tersebut. Api yang marak membakar kawasan taman negara seluas 3 kali ganda Greater London dan turut merebak ke kawasan merangkumi melebihi 800,000 hektar, iaitu lebih luas daripada Austria. Seperti mana kita tahu, flora dan fauna unit Australia paling teruk terjejas akibat malapetaka ini, di mana dianggarkan sebanyak 1 bilion haiwan musnah akibat daripada pembakaran hutan tersebut. Contohnya, haiwan seperti beruang, kenguru, koala dan sebagainya musnah. New numbers emerging that show the sad and terrible toll of Australia's wildfire crisis. A professor at the University of Sydney estimates nearly 500 million animals have been killed by the bushfires that have torched 3 million hectares of New South Wales alone. In a statement regarding how he reached the massive figure, Professor Chris Dickman explains it was founded on a report he co-wrote in 2007 for the World Wild Fund for Nature. It studied the impacts of land clearing on the state's wildlife and obtained estimates on the population density of mammals in the state. He's now multiplied that by the amount of land hit by the fires.
While the number is just an estimate, the statement says many of the affected animals are likely to have been killed directly by the fires. Seterusnya, kesan pembakaran terbuka yang keempat ialah mengurangkan jarak penglihatan manusia. Hal ini amat menakutkan dan membahayakan kerana risiko kemalangan yang akan berlaku adalah sangat tinggi terhadap pengguna jalan raya, kapal terbang dan kapal-kapal lain. Di samping itu, kesan pembakaran terbuka yang kelima iaitu yang akan menjejaskan kesihatan rakyat terutamanya dalam sistem pernafasan dan juga boleh menyebabkan penyakit asma, sakit kerongkong, batuk, selsema dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung. Tambah dengan cuaca panas, persekitaran kita akan jadi berhabuk dan jarak penglihatan pun kurang. Lagi satu, kita senang jatuh sakit. Sebab jerebu buat kita batuk, demam dan sakit mata. Macam itulah. Seterusnya, apakah langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran akibat daripada pembakaran terbuka? Yang pertama iaitu penguatkuasaan undang-undang. Menguatkuasakan undang-undang yang termaktub dalam Akta Alam Sekeliling 1974 di mana setiap pencemaran yang dilakukan akan dikenakan kampau dan tindakan yang tegas. Jika kes pembakaran terbuka ini dilakukan oleh mana-mana individu dan pihak syarikat yang tidak bertanggungjawab, mereka perlu dihadapkan ke mahkamah dan dikenakan hukuman yang setimpal mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sememangnya, hukuman yang boleh dikenakan terhadap pesalah adalah berat, iaitu denda maksimum sebanyak RM500,000 sehingga 5 tahun penjara atau kedua-duanya serta kampau maksimum RM2,000. Selain itu, langkah yang ketiga iaitu mengadakan kempen alam sekitar seperti Sayangilah Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar haruslah menggambling tenaga dengan organisasi bukan kerajaan untuk menjalankan kempen kesedaran yang lebih efektif dan mesra secara giat. Kempen kesedaran ini bukan sahaja dapat menyedarkan orang ramai tentang perbuatan mereka yang akan menyumbang kepada pencemaran seperti masalah jerebu, pemanasan global dan lain-lain, malah kempen ini juga mampu membekalkan mereka dengan informasi tentang langkah-langkah untuk mengatasinya. Samping itu, langkah yang ketiga untuk mengatasi masalah pembakaran terbuka ialah peranan media massa tentang pendedahan berkaitan alam sekitar. Pada hari ini, media massa memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk cara pemikiran pengguna. Oleh itu, dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran dan alam sekitar, masyarakat umum akan lebih peka dan berhati-hati dalam menangani masalah pencemaran. Setakat ini, media massa yang paling banyak membuat pendedahan tentang isu pencemaran ialah daripada majalah dan surat khabar. Televisyen juga ada membuat pendedahan. Ini contohnya di TV3 dan TV7, namun terlalu sedikit diberi penekanan keutamaannya. Oleh itu, apakah saranan kepada masyarakat atau pihak bertanggungjawab? Yang pertama, masyarakat haruslah bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membasmi masalah pencemaran. Masyarakat haruslah memberi kerjasama dengan pihak berkuasa dalam menangani masalah pencemaran yang berlaku akibat daripada pembakaran terbuka. Sebagai contoh, rakyat berganding bahu dalam membantu pihak berkuasa untuk mencari pihak yang mana tidak bertanggungjawab melakukan pembakaran terbuka tersebut. Badan-badan bukan kerajaan, NGO, boleh menjadi mata atau telinga bagi memantau sebarang aktiviti yang mencurigakan, seterusnya melaporkan kepada pihak berkuasa dengan kadar yang segera. Saranan yang kedua ialah pihak berkuasa haruslah sentiasa melakukan pemantauan yang lebih kerap bagi memastikan masalah pencemaran ini dapat ditangani. Dengan kaedah pemantauan yang lebih kerap, pihak berkuasa dapat mengenal pasti pihak dan kawasan yang menjadi sasaran untuk melakukan pembakaran secara terbuka. Akhir sekali,
Semua lapisan masyarakat haruslah memberi kerjasama dalam membendung segala pencemaran yang berlaku kerana ia merupakan tanggungjawab bersama. Oleh itu, kita haruslah sentiasa memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar dan menyemai sifat cinta akan alam sekitar dalam diri kita demi kepentingan sejagat dan generasi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.